Okay. Ya, tuan-tuan. Okey. Okey. Ni saya punya tajuk lama ni, membina kerjaya di Kuarter Metal, ataupun hari ni saya buat tajuk bagaimana menjalankan bisnes di Kuarter Metal. Okey, untuk yang masih belum kenal saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Husaini bin Muhammad Ali. 15 tahun pengalaman saya. Sebenarnya pengalaman sales saya ada 20 tahun, tapi saya 15 tahun dalam bidang keuangan Islam, pengkhususan dalam industri takaful. Saya mula menyimpan emas dari tahun 1996. Mula bersama dengan Kuarter Metal ni sejak dari tahun lepas 5 Julai 2021. Sekarang pangkat saya alhamdulillah di Kuarter Metal sebagai dealer developer. Mohon sahabat-sahabat, kawan-kawan semua terdoakan saya capai merchant pada tahun ini juga, insya-Allah. Saya harap yang join ni semua dah sekurang-kurangnya pangkat introducer sebab ni kita nak cakap pasal bisnes kan. Kemudian sedikit sebanyaklah pencapaian saya di kebanyakan yang saya capai dalam bidang takaful lah. Tapi ini sebagai nak menunjukkan kredibiliti je lah sebagai tenaga pengajar, sebab saya memang diiktiraf sebagai seorang tenaga pengajar dan yang sangat berpengalaman dalam pengurusan agensi. Sekarang ni memang menguruskan agensi, ada 6 syarikat dengan kaki tangan melebihi 30 orang. Okey, ini saya rasa saya tak terangkan tentang emas. Saya rasa emas ni sangat relevan. Sebab itulah saya memilih untuk buat bisnes emas ni, sebab dia tak ada expired. Dia tak ada expired. Sampai bila-bila pun orang kita akan tetap suka dengan emas ni dan percaya emas ni sebagai salah satu mata wang, salah satu alat untuk kalis inflasi. Okey, apa yang paling penting sebenarnya ialah kita faham dulu asas perniagaan kita. Perniagaan kita ni agak unik sikit berbanding dengan perniagaan-perniagaan lain. Kalau orang dia ada barang untuk dijual kan, orang jual barang, orang ada buka kedai. Tapi perniagaan kita tak menjual. Kita tak menjual. Perniagaan kita kena ajak seramai orang untuk buka akaun emas di Kuarter Metal ni. Kemudian kita kena educate pasukan atau tim kita tentang kebaikan simpanan emas. Ini yang paling penting sekali, cuba capai pangkat dealer secepat mungkin. Kemudian ajar orang lain bagaimana nak jadi dealer. Sebenarnya asas pada perniagaan kita ni ada 4 saja. Yang paling susah sekali bagaimana nak capai pangkat dealer. Yang ini kita kena capai secepat mungkin. Bila kita dah capai pangkat dealer, kemudian kerja kita selepas itu sampai bila-bila ialah mengajar orang bagaimana nak jadi dealer. Itu yang saya buat je sekarang. Jadi bila saya jadi dealer je, saya punya kerja ialah mengajar orang lain bagaimana nak jadi dealer, bina tim dan sebagainya. Okey, dan untuk bila kita buka akaun, sebenarnya kita dah jadi member dekat dalam PM ni. Jadi dengan membuat pembelian peribadi sekurang-kurangnya 1 unit GAE kali 10 ataupun 3 unit GAE kali 5, kita dah layak untuk menjadi introducer sebenarnya. Jadi mudah sangat untuk jadi introducer ni, tak payah cari orang, tak payah apa, beli je sendiri. Sekurang-kurangnya 1 unit kita dah jadi introducer. Introducer ni best sebenarnya. Dekat introducer ni kita dah start boleh mula fikirkan bagaimana nak develop tim kita lah, kerana dekat introducer ni kita dah boleh mula mendapat commission. Commission maksimum sehingga 2%. Minimum 0.5%. Yang ini kita dapat dalam bentuk gold, dalam bentuk emas yang akan masuk ke dalam akaun GSA kita.
Kemudian kita boleh mula start banner team. Banner team untuk kejar pangkat dealer. Pangkat kedua selepas introducer ialah dealer. Bagaimana nak jadi dealer? Kita kena ada 5 orang, sekurang-kurangnya 5 orang dekat bawah kita yang menjadi introducer. Sekurang-kurangnya 5 orang yang menjadi introducer, dia beli sendiri produk JAE kali 10 ataupun 3 unit JAE kali 5, dia dah boleh start. Dia dah jadi introducer, kita ada 5 orang. Tapi sale daripada kelima-lima atau lebih orang ni mestilah 30,000 untuk produk GAE kali 10. Sekurang-kurangnya katakan seorang beli 2, seorang beli 3 ataupun kita boleh tak kisah, kita boleh buat ramai-ramai. Jadi direct kita kena ada 30,000 untuk produk GAE kali 10. Kemudian dia bayar RM300 ke QM Corporate University untuk fee latihan, dah boleh jadi dealer. Dealer akan dapat komisen maksimum sehingga 7%. Untuk produk GAE kali 10 sehingga 7%, minimum 2%. Tapi yang paling best dealer akan dapat ni ialah dalam bentuk USD, dalam mata wang USD. Paling best juga di QM ni kita tak ada tarif komisen. Kita tak ada tarif komisen. Komisen kita harian. Bila setiap kali ada belian, kita dapat komisen terus tanpa perlu tunggu tarif komisen. Kita ada berapa orang ni? Kita ada 59 orang. Okey. Ini ialah kalau kita tengok bagaimana struktur komisen. Introducer, bila dia menghasilkan introducer, dia terputus dekat sini. Untuk introducer, menghasilkan introducer, dia terputus. Cuma kiraan untuk introducer tadi tu dikira untuk kita punya kenaikan pangkat ke dealer. That's why saya cakap sebenarnya yang paling tough sekali dekat Quantum ni ialah bagaimana kita nak jadi dealer. Dealer je yang kena kerja lebih sikit lah. Lepas kita jadi dealer, kita dah ada income. Untuk introducer, commission masuk ke dalam akaun GSA. Untuk introducer, commission akan masuk ke dalam akaun GSA. Untuk dealer, commission akan masuk dalam payout. Dekat kolom homepage ni nanti ada payout. Okey. Ini ialah struktur commission untuk dealer. Dealer dia akan dapat direct daripada pelanggan baru. Kalau setiap pembelian GAE kali 10, 7% dalam USD. Kalau pelanggan tu datang dia daripada introducer yang dilantik, introducer kan dapat 2%, dealer dengan tamaknya akan dapat 5%. Jadi beginilah dia punya tier dia, tier untuk commission dia, commission ataupun marketing plan dia. Kemudian daripada members, introducer, kemudian naik kepada dealer, dealer boleh naik lagi kepada dealer developer. Ini yang pangkat saya sekarang, dealer developer, iaitu melahirkan sekurang-kurangnya 5 direct dealer bawah kita. Maka kita akan dinaikkan pangkat kepada dealer developer. Dealer developer akan dapat sama dengan dealer. Kalau daripada pelanggan baru 7%. 7% sama macam dealer. Cuma dealer developer akan dapat bila dia menghasilkan dealer direct bawah dia. Sebelum tu, waktu dia dealer, dia menghasilkan dealer kan. Untuk naik pangkat dia kena menghasilkan dealer. Dia hanya dapat 1%. Tapi bila dia naik dealer developer, daripada direct dia akan dapat 3.5%. Daripada tak direct dia, ni gambar ni ada terbalik sikit. Sebenarnya 3.5% sini, 2.5% sini. Dia terbalik. Daripada bukan direct dia akan dapat 2.5%. Tapi kalau direct dengan pelanggan, dia akan dapat 7%. Ini semua dalam USD. Okey, kemudian bagaimana boleh naik pangkat seterusnya? Ini yang pangkat, saya rasa pangkat ni memang dah boleh. Walaupun lepas merchant ni ada lagi pangkat senior merchant, merchant developer dan senior merchant. Tapi hari ni, malam ni saya hanya cerita sampai merchant saja. Sebab pangkat merchant ni pun kalau kita tengok gaji merchant ni memang sangat-sangat lumayan lah. Iaitu dia kena lahirkan 5 orang dealer developer
direct tak boleh tak boleh bawah dia, mesti nak kena betul-betul direct bawah dia dengan 25 direct dealer. Ini yang tough sikit. Maka dengan total group sale 1.5 juta, maka boleh apply untuk jadi merchant. Merchant commission dia lagi tamak, lagi banyak sebab dia merchant dengan pelanggan baru ada 14%. Ada 14%. Jadi merchant dengan dealer 7%. Bayangkanlah saya ni dealer developer, dealer sama 7%, merchant saya pun makan 7%. Whatever gaji yang saya dapat sebenarnya merchant saya dapat juga. Itulah. Jadi kalau macam merchant kita ni ada 600 dealer, bayangkanlah kan berapa gaji dia. Gaji saya pun dah banyak, gaji dia lagi banyak jadi merchant dengan introducer pun 12%, merchant dengan dealer 7%. So merchant dengan dealer developer 3.5%. Okey. Ini adalah struktur commission yang saya akan cerita sehingga merchant saja. Ini adalah perjalanan ataupun career path di Quantum, bagaimana kejayaan anda bermula daripada members, beli sendiri jadi introducers, kemudian cari 5 orang introducer dengan jumlah terkumpul 30,000, kita akan naik dealer. Daripada dealer kita lahirkan 5 orang dealer direct dengan jumlah jualan 150,000, kita akan naik dealer developer. Kemudian kita cari 5 direct dealer developer dengan 25 dealer dengan jumlah jualan 1.5 juta ke 750,000. So, sebenarnya 1.5 juta kita akan direct kepada merchant kepada merchant. Kemudian merchant dia ada lagi pangkat atas lagi, iaitu merchant developer dan senior merchant. Ini ialah memo daripada syarikat kepada semua reseller tentang struktur commission, member award kriteria dan benefit. Kalau kita tengok ni, lepas DD ada merchant, lepas merchant ada merchant developer, merchant developer, kemudian ada senior merchant. Jadi kalau kita totalkan kita punya commission ni 20%, 20%. 20%. Ini ada satu soalan bonus kepada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok ni, kalau kita totalkan kita punya commission yang dibayar oleh Quantum ni kepada reseller ataupun dealer, total dia 20%. 20% ni tuan-tuan sebenarnya sangat tinggi. Macam saya yang terlibat dalam industri kewangan ni lama, 20% ni tinggi sebenarnya. Saya ada 10 kedai tau buat takaful general. Commission kita 10% saja sekali dapat. Ini tak ada tahun-tahun tau. Selagi orang beli, selagi tu kita dapat maksimum 20%. Cuma hari ni saya nak tanya soalan bonus lah kepada tuan-tuan semua. Sebab saya takut nanti betul saya dapat 2%. Okey. Saya nak tanya soalan bonus. Macam mana Quantum boleh bayar sehingga 20%? Sedangkan kalau kita tengok spread untuk beli emas hanya maksimum 7% saja. Untuk GAE kali 10, spread dia hanyalah 3% saja. Tapi bagaimanakah Quantum boleh bayar sehingga 20% total commission kepada keseluruhan tier dan daripada reseller Quantum ni? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab, boleh tolong saya unmute, jawab supaya kawan-kawan kita boleh dengar sama-sama. Ada yang tahu tak? Kita punya spread 3%. Kalau GSA 7%. Upah simpan pun 3.5% je GCA. Tapi Quantum boleh bayar sehingga 20%. Ini tak ada overpaid ke ni? Nanti kan kita pun nak buat bisnes kan. Berangan-angan nak buat bisnes. Malam tadi dah dengar kelas Encik Husaini bagaimana nak buat bisnes di Quantum. Besok pagi buat appointment, jumpa orang tanya macam mana Quantum boleh bayar sehingga 20% ni Encik. Sedangkan spread
3%. Management fee 3.5%. Siapa ni? SS. Management fee berapa? 3.5%. Baru 6.5%. Macam mana Quantimeter boleh bayar sehingga 20%? Ni kalau tak dapat jawab, lepas tu bungkus, tutup buku, tutup handphone semua, balik, besok dah tak nak buat lagi lah. Confirm je, ini overpaid ni, syarikat ni mesti bankrupt tak lama lagi kan. Sebab bayar komisen lebih tinggi daripada apa yang dia dapat. Ini dah macam money game lah dia kata. Macam mana? Ada yang boleh tolong saya jawab? Ada ramai ni, 85 orang. Tengok nama-nama sikit. Nasib baik ada ramai juga tim saya masuk. Siapa nak jawab ni? Management fee pembayaran tawaru. Okey, sebenarnya kita dapat kita kena ingat katakan GAE tu kita beli satu unit GAE kali 10, okey. GAE kali 10 tu kan kita dapat kita punya spread dia 3%, betul? Okey, 3% tu bukan dikira daripada kita 3% tu dari 1 gram, betul? Tapi kita beli tu kita dapat berapa gram tu? 40 gram kan? Jadi daripada setiap gram tu dia kenakan 3%. Kemudian ada financing tawaruk murah bahar. Okay, kalau kita beli 1,000 modal kita, dia bagi financing 10,000 kan? 10,000 lebih. So kita ada management fee tu RM360. Jadi RM360 tu ialah management fee, campur lagi dengan spread, jadi jumlah dia mungkin dah 400 lebih. Tapi dia bayar maksimum hanyalah sekitar 200 sahaja. Jadi memang Quantimeter ada lebihan yang banyak untuk bayar komisen kepada reseller. Yang ini kena faham dulu supaya nanti kalau orang tanya kita boleh jawab. Jangan kita tak tahu nak jawab. Lepas tu orang tu cakap ini ialah money game, kita pun cakap yelah ini money game. Habis kita nanti balik mesti tutup buku lah, tak nak buat lagi sebab kita pula setuju pula dengan prospek kita tadi. Okey, kalau kita dah faham semua tentang komisen ni, barulah kita nak seronok nak buat sebab bisnes ni best. Okey, saya dah terlibat lama dalam industri kewangan Islam. Kita ada banyak sangat peraturan. Jadi untuk bisnes ni kita punya peraturan dia boleh saya katakan sangat-sangat lenient, sangat-sangat mudah. Kita tak ada maintenance of contract. Kalau tuan-tuan biasa buat multi level, sini ada orang kaki multi level lah. Macam saya ni memang kaki multi level dululah, dulu kan. Kena maintain. Kalau jual sabun, kena beli sabun setiap bulan 200 baru kita boleh dapat komisen. Kalau tidak, kalau kita tak ada maintenance, kita tak boleh dapat. Tapi di Quantimeter ni tak ada maintenance. Kalau kita tak ada buat sale apa-apa pun, kita tetap juga dapat komisen selagi ada orang beli dekat orang bawah ataupun tim kita yang beli. Tak ada maintenance of contract, tak ada CPD hours. Ada banyak syarikat-syarikat kewangan dia akan kenakan CPD hours, pembelajaran career progress punya pembelajaran yang mewajibkan kita buat masuk kelas 30 jam setahun. Kita dekat Quantimeter pun kita tak ada. Kemudian ini yang satu best sekali, kita tak ada turun pangkat. Kita tak ada demotion. Kalau you dah naik dealer, tak ada turun pangkat balik introducer. Tetap dealer. Walaupun lepak 3-4 bulan tak buat apa-apa, tetap kita dealer juga. Kemudian tak ada turun pangkat, kemudian tak ada maintenance, tak ada CPD hours, kita tak ada isi borang sebenarnya, kita tak ada nak kena isi borang, kita tak ada after sale yang leceh nak buat, kita tak ada tarikh komisen, kita tak ada tarikh komisen, kita tak ada banyak benda yang tak perlu kita buat lah, tak perlu, kita tak ada banyak peraturan yang kita terikat dengan bila kita jadi reseller di Quantimeter ni. Jadi lebih mudah untuk kita buat kerja. Dan bagi saya dia adalah satu perniagaan yang merdeka lah, perniagaan yang merdeka sebab pertama bukan semua orang suka menjual. Saya tak suka menjual. Saya ada orang yang tak suka menjual, nak SMS, nak WhatsApp kawan-kawan tanya nak beli ni tak, minat tak nak beli ni produk bagus, saya tak suka. Jadi dekat Quantimeter ni memang
tak menjual. Jadi kita tak ada apa-apa. Yang menjual ialah quarter metal. Kita tak menjual emas. Jadi lebih mudah kita buat bisnes ni. Kita hanya suruh orang buka account free je. Buka account pun free. Jadi bagi saya ini adalah satu bisnes yang best dan dia punya pendapatan sentiasa berjalan. Okey. Ini adalah contoh-contohlah payout. Nanti kalau tak apa nanti saya tunjuk actual punya payout macam mana kita boleh dapat. Ini dia kat kita punya homepage dia akan keluar payout macam ni. So ni adalah gaji merchant Ini tadi adalah gaji dealer developer. 9 hari 13,000 ni gaji merchant sehingga 168,000. Jadi yalah, saya dah terlibat lama dalam industri kewangan ni. Tadi saya rasa pendapatan di quarter metal ni memang dahsyat dah. Macam Datuk Lim cakap, buat bayaran komisen je melebihi 30 juta sebulan tau. Bukannya sale tau. Komisen yang dibayar oleh quarter metal kepada reseller melebihi 30 juta sebulan. Jadi memang satu industri yang saya rasa lumayan Ya, betul. Okey, ini adalah satu kaedah di mana kalau you all masih lagi introducer, bila dah jadi dealer dah tak sesuai pakai kaedah ni. Ini waktu introducer, kita nak kembangkan, kita nak cepat-cepat naik dealer jadi you all kena bahagikan potensi pelanggan you all kepada dua kategori. Satu ialah team builder. Team builder ni kita tahu orang-orang yang biasa-biasa je, kerja dia kerja biasa, dia memang nak cari duit, nak tambah pendapatan. Ini ialah team builder. Investor ialah you jumpa orang-orang yang ada banyak duit, orang-orang yang dah berumur macam saya ni, yang dah tak nak dah cari-cari orang ni, tapi dia ada duit, dia nak invest. Ini kita kategorikan dia sebagai investor. Kategori yang kita buat ni hanya sementara sebelum kita naik dealer. Selepas kita naik dealer, kita akan ajak semua orang buat team builder juga. Sebab kita nak ramai team builder dekat dalam kita punya group, barulah you all punya commission akan cantik berjalan. Cantik berjalan. Okey, dua strategi dalam kerjaya DPM ialah cari team builder dan juga cari investor. Dan juga wajib jadi dealer segera. Tak boleh lambat-lambat jadi dealer, rugi. Okey. Saya akan tunjukkan kaedah kitaran jualan. Kitaran jualan pun atau sales cycle ni memang kaedah yang standard dah. Ni apa yang keluar ni? Kaedah yang standard digunakan oleh kebanyakan orang yang kerja dia buat sale. Walaupun tadi saya dah beritahu kita tak ada buat sale, tapi kita tak boleh lari daripada sales cycle ni, kitaran jualan ni. Kitaran jualan ni penting untuk memastikan kita tahu apa yang kita nak buat setiap hari. Ramai orang dia nak buat, tak kisahlah apa bisnes dia nak buat, tapi dia tak faham tentang kitaran jualan ni. Dia terus nak close saja, ataupun terus nak close deal, atau terus nak dapat jualan je. Tak boleh. Dia ada step-step yang kita kena buat sebelum kita boleh dapat sesuatu deal ataupun close deal. Pertama ialah prospecting. Okey, prospecting ialah apa? Prospecting ni kita kena ada bahan mentah kita, iaitu orang. Senarai nama orang yang kita rasa sesuai untuk menjadi pelanggan ataupun members dalam tim kita. Prospecting ni dia adalah bahan mentah. Kalau contohnya kalau orang buka kilang roti, bahan mentah dia ialah tepung kan. Kalau orang buka kilang perabot, bahan mentah dia ialah kayu. Tapi kalau kita buat kerja-kerja marketing ni, bahan mentah kita ialah nama dan nombor telefon orang, tu ialah bahan mentah kita, prospek kita. Jadi kita apa yang perlu kita buat ialah kita identify dulu ataupun list down dulu semua prospek kita yang kita nak approach. Ini ialah kaedah pertama supaya kita clear. Walaupun dalam phone kita ni ada 5,000 sampai 10,000 kontak, tapi kalau you all tak senaraikan, kita akan tak nampak siapa yang kita perlu
approach sebelum kita nak pergi close kita kena approach dulu. Takkan apa-apa perniagaan dekat muka bumi ni dia kena ada approach tak kisahlah katakan Giant kan dia nak buat dia buat perniagaan, dia approach tu sebenarnya dia letakkan banner besar signboard dia cari tempat yang ramai orang, itu sebenarnya ialah dia approach orang untuk beritahu yang dia adalah peniaga. Jadi kita tak ada apa-apa yang menunjukkan kita ni sedang buat QM. Jadi kita kena kumpulkan orang prospek dulu. Prospek dulu. Jangan cara kita list down dulu prospek kita 1, 2, 3, 4, 5. List down dulu. Daripada ramai-ramai cuba list downkan sekurang-kurangnya 100 nama dengan nombor telefon. Kawan kita, saudara mara kita, rakan sekerja, rakan kepada rakan kita, adik-beradik, kawan adik-beradik kita, kawan dekat online, Facebook, kawan dekat Instagram, kawan dekat TikTok dan sebagainya, ataupun boleh juga secara offline. Kalau sebab kawan kita ni kan terhad kan, kita boleh mula buat aktiviti prospecting ni lah. Macam tim saya memang giat. Kita 2 hari lepas ni pun kita memang sentiasa ada je tim boost, buat boost taklimat dan sebagainya untuk menambahkan lagi senarai prospek kita. Sebab prospek ni kan saya cakap tadi dia bahan mentah, kita kena sentiasa ada. Ke dalam list kita tu memang kena ada sentiasa banyak. Daripada sanalah baru kita boleh pergi ke step seterusnya untuk approach. Saya yakin sangat kalau tuan-tuan ada yang baru kat sini, yang baru jadi introducer, kita rasa macam mana nak buat bisnes ni kan. Tapi inilah kaedah dia, you all kena senaraikan dulu semua kawan-kawan nama-nama yang kita rasa boleh approach. Especially yang baru nak start lah. Macam dah lama ni dia okey, yang mana dah lama dia dah tahu mana nak dapatkan bakal member baru ataupun tim baru yang akan masuk dalam tim dia. Tapi yang mana masih baru tak nampak, memang kena tulis satu-satu, kemudian baru kita identify yang mana kita boleh approach dulu. Especially yang baru yang baru ni memang kena buat macam ni. Yang lama tu okey. Kemudian ini ialah aktiviti memprospek secara fizikal. Saya ni kurang sikit online, saya memang fizikal. Tim saya ni memang banyak yang buat fizikal. Kita pergi ke buat booth, counter dan sebagainya untuk mendapat lebih ramai prospek. Bila kita dah ada prospek tadi, barulah kita pergi kepada stage kedua, iaitu approach. Approach ni ialah pendekatan. Tujuan kita approach tadi ialah untuk mendapatkan temu janji. Ni saya bagi contoh. Kita dah, especially yang baru tak tahu macam mana nak start, kita dah list down dulu kan. Contohnya kita ada 20 ke 30 nama dulu. Dalam senarai nama ni, yang mana kita rasa kita boleh jumpa dia, dia tak kisah masuk tak masuk dia tak ada masalah, tapi dia boleh menerima kita kalau kita nak cerita dengan dia pasal quarter metal ni. You all akan tahulah senarai tu kan. Sebab apa penting, especially yang baru nak mula ni, kita nak 5 orang yang pertama tu. 5 orang pertama ni yang dengar ni lah, sebab kita tak pernah lagi buat presentation. Jadi bagaimana kita nak cerita dengan dia. Kita tahu kawan-kawan, mungkin ada kawan rapat dengan kita ke, dia akan pedajal kita dan sebagainya, tapi itulah sebenarnya proses latihan ataupun training kita untuk peringkat permulaan ni. Ingat, bila kita start approach, tujuan kita approach tadi hanyalah untuk mendapat masa dia untuk mendengar presentation. Presentation tak kisahlah melalui Zoom ke, ajak dia masuk Zoom ke, ataupun jumpa face to face. Tapi waktu kita approach, kita tak boleh ada sikit-sikit presentation dekat dalam kita punya approach. Contoh, saya nak jumpa satu orang ni, kawan saya, nama dia Abu. Saya cakap dengan dia macam ni. Bu, ni kalau kawan lah, Bu, aku nak jumpa kau lah. Aku nak ajak kau minum. Sebab aku nak share dengan kau satu bisnes lah, ataupun satu peluang. Kalau dia tanya apa, cakap dengan dia, nanti aku akan cerita dengan kau, aku tak ambil masa lama, tak ambil banyak masa kau, sekitar 10 ke 15 minit. Kita jumpa malam ni atau malam esok. Terus bagi dia pilihan. Kita jangan cakap, boleh tak aku nak jumpa kau, boleh tak? Kita ada tak belakang tu, biasanya jawapannya ialah
Taklah. Jadi kaedah dia, jangan ada presentation. Macam dulu orang approve saya kan, Cik Hussaini, jom kita, Cik Hussaini dah join tak quarter metal, beli 1 gram dapat 10 gram. Dia cakap dengan saya macam tu kan. Jadi saya dengar macam tu, saya tak dengar lagi presentation semua. Terus saya assume, ini scammer ni. Mana ada orang beli 1 gram dapat 10 gram kan. Sebab apa? Kita dah masuk unsur-unsur presentation dekat dalam kita punya approach tadi, menyebabkan dia tak dapat dengar secara keseluruhan. Jadi tujuan approach ni satu je, untuk minta masa dia dengar kita punya presentation daripada mula sampai habis, supaya dia faham secara keseluruhan, bukannya sekat-sekat. Ramai sangat orang buat silap ni. Dia ingat approach tu ialah cuba nak close waktu tu. No, daripada prospek kita dah ada senarai nama, kita approach. Tujuan approach ni hanyalah untuk mendapatkan masa dia mendengar kita punya presentation. Barulah dia akan dengar daripada mula sampai habis dan dia bersedia untuk dengar. Kalau tidak, ramai kita, kadang-kadang kita WhatsApp, kau dah ada akaun Quantum tak? Quantum ni bagus lah, boleh boleh tukar belanja hangus jadi emas. Nampak? Dia tak dengar pun secara keseluruhan macam mana boleh menukar belanja hangus tu jadi emas. Kita cakap bab tu je. Dah dia mula assume lain. Nanti ni macam mana pula boleh tukar belanja hangus jadi emas? Nanti kita pun terangkan dia. Kita buat e-gadaian ataupun convert. Nanti kita dapat pembiayaan balik. Alah, dia nanti nak kena berhutang lah, dia kata kan. Sebab dia tak dengar secara keseluruhan. Dan kita tak ada proses handling objection dan sebagainya, menyebabkan selalunya tak close lah benda ni, ataupun dia jadi tak proper dalam kita punya presentation. Ingat, approach hanyalah untuk kita mendapat masa pelanggan tu bersetuju untuk dengar kita punya presentation. Kalau kita tak tahu nak cerita, ajak pelanggan ataupun prospek kita tadi masuk kelas Zoom ataupun live telecast yang lain. Contoh hari Selasa ada, yang course sofa punya pun ada. Banyaklah. Ini kalau kat Continental ni yang saya kagum, setiap malam ada kelas preview kan. Jadi kita boleh ajak dia masuk untuk dengar kalau kita tak pandai nak buat presentation. Tapi kita kena approach, tak boleh ada unsur-unsur presentation dekat dalam kita punya approach tadi. Tujuannya ini satu, untuk mendapatkan masa dia mendengar kita punya presentation. Biasanya saya akan guna ayat macam ni. Hello, Assalamualaikum. Kalau orang tu saya baru kenal kan, atau kawan lama saya mesej ataupun saya call, saya akan cakap macam ni. Bu, free tak malam Rabu atau malam Khamis ni? Saya terus bagi pilihan. Kau free hari Rabu atau Khamis? Ingat nak jumpa sekejap, sebelah petang atau malam, nak ambil masa kau lah, lebih kurang dalam 10 ke 15 minit, kita minum-minum lah, nak cerita dengan kau pasal satu akaun, satu peluang lah untuk kita buat simpanan emas. Itu je kita cerita. Kalau dia kata apa, akaun emas apa ni? Alah, nantilah kau bagilah aku masa, aku cerita dengan kau daripada mula sampai habis. Sebab kita nak dia dengar kita punya presentation. Okay? Harap dapat idea sikit lah. Semoga you all semua dapat idea sikit dan tak buat kesilapan semasa approach. Ada ramai buat kesilapan semasa approach. Dia mula approach, kau dah ada akaun emas, beli 1 gram dapat 10 gram. Mula orang akan buat transaction dan dia buat ingat ni scammer dan sebagainya. Sebab dia tak dengar secara keseluruhan. Okey, lepas approach, kita akan buat presentation. So bila buat presentation, kita dah sampai tempat yang dijanjikan. Tak kisahlah sama ada melalui Zoom ke, masa yang ditetapkan, sama ada melalui Zoom atau kita jumpa face to face. Starting tu, sebelum presentation, kita buat ice breaking dulu. Kita kenalkan, bertanya khabar dan sebagainya. Kita cari titik persamaan dulu. Especially kalau orang tu orang yang kita tak kenal, kita cuba cari titik persamaan. Yalah, kerja mana ke apa semua kan. Mungkin apa yang dia suka, mungkin ada persamaan dengan kita. Kemudian barulah, tapi jangan lama-lama sikit. Jangan lama-lama, ice breaking ni sikit je. Kemudian cubalah kenal pasti dengan cara tanya dia, sekarang ni dia ada buat mana-mana investment ke, ataupun
apa pendapat dia tentang emas, bagaimana keadaan ekonomi sekarang ni, tanya dia lah pendapat-pendapat dia. Kemudian pastikan presentation kita tu solid, katakan setengah jam je. Jangan kita meleret-leret sampai tak ada benda-benda dengan kaitan dengan dengan apa yang kita nak presentationkan. Kemudian sediakan set presentation yang lengkap dan juga pastikan kita menjawab handling objection dengan baiklah. Kalau dia kata scammer, apa kita nak jawab? Kalau dia kata boleh percaya ke tidak quantum mental ni, apa kita nak jawab? Tak kena tipu ke nanti? Ataupun selamat ke pelaburan kita? Pada banyak kan rejection dan juga yang orang bagi dekat luar sana. Pastikan kita kita tahulah untuk jawapan. Kalau kita tak tahu, kita boleh tulis dan minta bantuan dengan kita punya dealer ataupun orang daripada atas, daripada kita merchant ke apa, untuk bantu menjawab soalan tu. Jadi cuma satu tip yang saya nak share untuk handling objection ni ataupun menjawab bantahan ni. Satu tips ialah selalu menjawab bantahan dengan soalan. Selalulah menjawab bantahan dengan soalan. Contohnya, ini semua penipu lah, dia katakan. Jawab balik, aku rasa quantum mental ni penipu, dia kata kan. So kita menjawab balik dengan soalan. Engkau pernah kena tipu ke? Ataupun dekat mana kau tahu quantum mental ni penipu? Kita sentiasa menjawab dengan soalan. Kau pernah kena tipu ke? Jangan lepas tu cuba elakkan daripada ada konflik dengan prospek kita. Walaupun kita menjawab handling objection tu, kita stop kita punya presentation, jawab dulu. Tapi jangan sampai ada konflik. Lepas tu tanya minta kebenaran dia, boleh tak saya teruskan presentation saya tadi dari segi produk dan sebagainya. So kalau kalau ada lagi objection baru, berhenti dulu, jawab lagi sekali sampai habiskan semua masalah-masalah yang bermain di fikiran dia. Kemudian insya-Allah lepas tu boleh buat closing. Suruh boleh buat closing. Okey, ini saya dah masuk tadi, handling objection, selalu menjawab bantahan dengan soalan, elakkan pembalahan, jangan mereka-reka perkara yang kita tidak tahu, catat mana-mana bantahan yang gagal dijawab untuk kita rujuk semula kepada kita punya upline, sama ada merchant, dealer developer, senior merchant, apa-apa yang atas kita ataupun dealer kita, untuk jawapan yang mana kita tak boleh jawab. Contohnya dia kata patuh syariah tak ni? Kalau kita tak tahu nak jawab, kita tanya dengan orang yang lebih atas daripada kita. Ataupun kalau kita tak tahu nak presentation, kita bawa aja masuk dalam Zoom meeting setiap malam. Preview quantum mental. Okay? So bila dah ada buying signal ataupun dia dah mula tanya. So kalau nak buka account ni macam mana? Itu semua adalah soalan-soalan ataupun buying signal ataupun tanda-tanda yang dia sudah bersetuju dengan presentation kita. Pastikan kita bersedia dengan link pendaftaran, pastikan prospek tahu macam mana nak mendaftar, kemudian dah siap daftar semua, masukkan prospek ke dalam grup WhatsApp tuan-tuan. Tuan-tuan mesti ada grup WhatsApp yang dibuat oleh dealer ataupun you sendiri dealer yang masukkan dalam tu untuk info-info. Sentiasa educate, update harga barang dari harga emas dari masa ke semasa dan juga ilmu-ilmu berkaitan dengan emas. Pada masa yang sama, sentiasalah create bonding, especially kalau kita dah kenal pasti members kita tu ialah members yang aktif, sama ada aktif sebagai investor ataupun aktif sebagai team builder, maka kita kena lebihkan bonding dengan mereka ini. So closing ni very simple je. Kalau saya waktu presentation, saya akan beri sikit tekanan lah kepada prospek saya. Saya akan selalu main sentiment macam ni lah. Alah, jomlah buka account ni, bukan kena bayar pun. Suka tak suka kau
terpaksa juga kena ada akaun ni sebab kau kena ada satu platform untuk kau ikat kau punya duit daripada terus dimakan oleh inflasi. So aku akan bagi kau satu link, saya akan terus push dia. Aku akan bagi kau satu link, kau buka sekarang kau punya WhatsApp, aku WhatsApp kat kau link. So sekarang tolong daftar sekarang. Cuba klik dekat link yang aku bagi. Kalau saya akan guide prospek saya tu untuk daftar terus. Sebab alhamdulillah sepanjang saya buat presentation ni belum pernah lagi saya tak close orang tu tak buka account, mesti close dia, especially bila kita buat presentation on GCA, kemudian dia faham, dia nampak menarik, saya akan cakap okey, contohnya Encik Hassan, ini adalah satu platform yang genuine, saya cakap, dan suka tak suka, saya tadi dah buat fact finding dengan Encik Hassan, saya tahu Encik Hassan memang ada buat dalam ASB, tabung haji, unit trust semua, tapi Encik Hassan kena faham kesemua instrumen yang Cik Hassan buat tadi dalam bentuk RM. Okay, kita pun tahu RM kita sekarang semakin lama semakin jatuh. Saya risau walaupun nampak untung tapi sebenarnya dia kalah kepada inflasi ataupun dia sama dengan inflasi. Secara asasnya Cik tak ada apa-apa keuntungan pun. Jadi Cik perlu kena ada, Cik Hassan perlu kena ada satu platform untuk ikat semula Cik Hassan punya RM daripada terus hilang dia punya nilai dia. Jadi platform yang saya cadang ni ialah platform yang ada di Quarter Metal ni. Okey, boleh tak Cik Hassan buka Cik Hassan punya WhatsApp? Saya dah ada hantar link tadi. Boleh klik tak link tu untuk buat pendaftaran. Pendaftaran ni pun kita buat mudah saja. Saya hanya perlukan 4 saja. IC, nama IC, nombor email dan juga nombor telefon. Tak ada apa-apa bayaran pun Cik untuk buka akaun ni. Biasa orang akan buka. Biasa orang akan buka. Mudah je. Okey, kemudian ini yang selalu penting, bila dah buka kadang-kadang orang tak membeli. Kalau saya, bila orang dah buka tu saya terus suruh dia beli sekurang-kurangnya GSA. Cubalah beli, beli sikit. Dia tanya berapa banyak nak beli, jangan kita cakap RM10. Nanti dia beli RM10 je. Sedangkan gaji dia RM20,000, beli RM10 je emas. Saya cakaplah, Encik boleh beli GSA ni. Kita nak test tengok supaya Encik lebih faham. Encik tekan GSA ni, Encik boleh beli lah, nanti saya tunjukkan. Nanti dia tekan GSA, berapa saya nak kena beli di sini? Ikut yang berapa yang Encik mampu lah, sesuai dengan berapa Encik rasa sesuai dengan keupayaan Encik untuk beli. Biasanya kita akan dapat lebih daripada RM10 lah. So follow up ni penting. Kalau dia belum beli, kita sentiasa lah follow up. Encik bila nak mula ni Encik? Ni RM semakin lama semakin jatuh ni Cik. Sekarang dah RM4.60 dah. Kalau Cik biar duit Cik dalam bank tu lama-lama nilai di sikit-sikit nanti habis dimakan oleh inflasi. So Cik tukarlah, convert lah sikit kata kepada gold. At least kita dah ikat sikit kita punya duit tadi kepada gold lah. Biasa saya akan follow up, saya akan cakap macam tu. So sentiasa bina hubungan, sentiasa update lah daripada segi harga emas, apa-apa info berkaitan dengan emas, ilmu-ilmu emas ni sentiasa diupdate. Boleh juga minta referral. Contohnya memang kita jumpa tadi orang ni memang tak berminat langsung nak buat bisnes ni, jadi minat jadi investor je. Boleh terus minta, Cik Hassan tak ada ke kawan-kawan lain ke, ataupun kita bukakan akaun untuk isteri dan sebagainya supaya semua orang ada akaun. Sebab suka tak suka akan datang, kita terpaksa juga kena ada satu platform untuk ikat kita punya mata wang ni Cik Hassan. So saya rasa lebih baik kita boleh mulakan buka akaun kepada kawan-kawan ataupun sesiapa yang Cik Hassan kenal. So gunakan ayat-ayat macam tu. Okey, ini contoh pendapatan. Kalau kita tengok ini contoh pendapatan yang diterima oleh kita punya senior merchant. Senior merchant kita ni tahun lepas income dia 2 juta. Tahun ni gila lah. Tahun ni sampai separuh tahun je saya dengar dah berapa juta dah. Kita sama juga kita punya merchant. Tahun lepas tak banyak sangat, masih 590,000, almost 50,000 tu sebulan. Tapi tahun ni dah saya dengar pun dah 2 juta dah pendapatan dia. Ini pendapatan saya 2 bulan masih jadi dealer dulu. Okey, ini pendapatan saya tahun ni. Bulan Mac saya bagi full swing sikit. Bulan Mac tu saya tak adalah buat betul-betul, tapi saya tengok income saya 5,500. Bulan April saya bulan puasa, saya cuba push sikit, tekan sikit kan, develop lebih ramai orang, cari lebih ramai orang buka akaun. Pendapatan saya naik kepada 13,000. Kemudian bulan Mei naik kepada 17,000.
bulan Jun naik kepada 29,000 dan sampai sekarang ni Jun, Julai, Ogos, September dia maintain dan ada peningkatan daripada segi pendapatan. Inilah menariknya bisnes di kota mental ni. Yang best kita tengah tidur pun kita punya payout ataupun income kita biasa berjalan. Okey, presentation saya cycle pukul apa dah? 9.52, ngam-ngam hampir 1 jam. So saya buka soalan kepada tuan-tuan kalau ada apa-apa nak tanya. Ini hanyalah sesi sharing. Saya tunjukkan apa yang saya buat. Semoga sedikit sebanyak ada memberi idea bagaimanakah nak approach, bagaimanakah nak buat closing, bagaimanakah kita nak close satu-satu deal tu. Ini bukan nak ajar tau. Ini disebabkan saya ada banyak pengalaman, lebih 20 tahun pengalaman dalam bidang sale. So saya share dengan tuan-tuan supaya tuan-tuan, terutamanya ada tim-tim saya kat sini, mendapat sedikit idea untuk approach dan juga closekan kita punya prospek. Ni malam Jumaat kan. Saya pun tak adalah fikir nak lama-lama sangat. Okey ke semua? Diamnya ni. Ke dah tertidur. Okey, alhamdulillah. Peranan Bullion Bank. Boleh? Okey. Bullion Bank sebenarnya Continental dia ada apa tu? Ada bekerjasama dengan beberapa Bullion Bank. Peranan dia macam ni, especially dekat GAE tadilah. Bila Continental beli emas di Bullion Bank, bila Continental dah dapat emas tadi, sebenarnya Continental dia gadai sebalik semula. Dia pajak balik semula emas yang dia beli di Bullion Bank tadi untuk mendapatkan semula duit. Dia beli, dia dapat facility kredit, kemudian dia pajakkan semula emas tadi untuk mendapatkan duit. Daripada duit tadilah dibagi kepada Bursa Suq Asila, ditukarkan kepada bahan komoditi, kemudian dijual kepada kita sebagai pelanggan. Kita jual semula kepada Bursa Suq Asila untuk mendapatkan duit, dan duit tu kita bagi balik semula kepada QM untuk mendapatkan pembiayaan financing tawaruf. Yang itu Bursa Suq Asila tu digunakan oleh semua bank-bank tempatan untuk pembiayaan, untuk menghalalkan pinjaman konvensional ditukarkan kepada pembiayaan. Tapi begitulah peranan Bullion Bank dengan Continental. Link nanti staff saya akan bagi link. Nanti Sofia masukkan link. Kita ada channel YouTube, Gila Mas, tim Gila Mas. Nanti dekat sana ada banyak video-video program malam ni yang kita rakam dan kita masuk kat sana. Boleh tak tuan kita bila prospek tanya berkaitan GSA, GCA dan JAE, apakah pulangan yang akan mereka dapat? Kalau boleh fokus kepada GSA dulu. Okey, dalam emas ni Cik Syukri, memang tak ada cara lain kita buat untung. Kita hanya buat untung melalui kenaikan harga emas saja. Jadi kita ada tiga produk. Tiga produk ni hanya berkaitan dengan kenaikan harga emas saja untung. That's why saya fokus kepada satu lagi, iaitu bagaimana mendapat menjadi usahawan emas. Jadi tak ada apa-apa rahsia lain. Dan untuk ketiga-tiga produk ini semuanya kena tunggu emas naik. Dan yang bestnya kita tahu, Encik Syukri boleh tunjukkan data ataupun statistik 20 tahun kebelakangan ni, bagaimana kenaikan harga emas sehingga lebih 600% dengan kadar kenaikan setiap tahun antara 20 ke 25%. So jadi kita boleh gunakan data ni untuk meyakinkan prospek kita bahawa emas ni akan sentiasa naik. Berapa banyak level dalam QM ni berapa banyak level, members, introducer, dealer developer, merchant developer, senior merchant, 7 level. 7 level. Bila harga naik nanti semua orang akan jual, ada masalah tunai untuk QM beli balik. Bila harga naik nanti semua orang akan jual emas dia. Okey, tak ada masalah. Sebab bila kita buat
yang satu pentingnya syarikat emas patuh syariah ni, dia mesti bersandarkan kepada emas sebenar. Jadi bila bersandarkan emas sebenar, jadi bila kita jual balik ataupun kita beli, emas tu emas kita ada, emas tu memang wujud. Jadi bila kita jual balik di quarter meter pun akan jual balik semula ke bullion bank untuk mendapatkan duit duit tu pula dibayar kepada kita jadi walaupun bagaimana banyak pun kita jual, jadi QM sebab dia akan beli juga. QM macam orang tengah dia beli dengan bullion bank, dia jual pada kita. Jadi kalau banyak orang jual kepada quarter meter akan jual kepada bullion bank Boleh beli emas paling minimum RM10, paling mampu milik ada RM50 pun beli. Ya, betul. Di quarter meter ni bila dia digitalizekan emas tu, kita boleh beli 24 jam sehari, 7 hari seminggu dan pada kadar yang minimum RM10. Bila kelas teknikal ni tuan, pengiraan saya pun tak tahu nak cakap, tapi kelas-kelas saya untuk teknikal pengiraan, untuk bagaimana nak buat bisnes, produk semua saya akan buat pada hari Khamis malam Jumaat. Tapi saya rasa so far dia ada kelas hari Rabu untuk teknikal pengiraan ni Tapi sebenarnya tak adalah teknikal sangat pun sebenarnya di quarter meter ni. Apa yang teknikal je, simple je dan jadual ataupun kalkulator Excel tu banyak dah disediakan dan boleh minta dengan upline ataupun dealer masing-masing. Kita hanya masukkan figure-figure je, kita dah boleh tahu berapa persen keuntungan dan sebagainya. Okey, genap lagi 2 minit pukul 10. Ada lagi soalan? Kita tutup pukul 10 lah Yang penting tuan-tuan tadilah waktu approach tadi, pastikan kita approach tu jangan kita campur adukkan approach dengan presentation. Ini kesilapan paling besar Kalau nak approach saja. Approach tadi tujuannya kita nak dapatkan kita punya prospek, kita punya masa untuk kita cerita secara keseluruhan quarter meter ni. Kita tak nak cerita sikit-sikit ni, kita cakap dapat 1 gram, beli 1 gram dapat 10 gram, nanti semua bagi perspektif yang negatif pula macam selalu kalau Kosofa selalu dia kata jangan share dekat Facebook. Contohnya pengiraan tu kan, sebab kita tak nak dia tak dengar secara keseluruhan, dia ambil tu dia kata scammer pula nanti Dalam GC ada banyak sangat nombor. Selepas kita bikin pajakan, bila boleh cerita tu macam nombor tu dapat. Okeylah, saya cuba cerita sekejap sekejap je. Macam mana dapat nombor banyak Nombor yang mana tak tahu. Nampak tengok, dapat tengok tak yang saya share? Ni tak tahu tengok nombor ni ke? Ni ke? Ini ialah emas yang kita total grammage yang kita buat GCA itulah. Ini ialah grammage dia. Okey. Ini ialah harga waktu kita buat convert tu. Ini ialah management fee. Upah simpan ni, ini hari-hari bertukar ni. Ini ialah gain and loss, iaitu penurunan dan kenaikan harga emas yang kita ada ni. Emas yang kita ada ni kan waktu kita dia lock pada harga kita buat convert tadi. Tapi lepas tu kan emas ni boleh naik, boleh turun kan, dia tak mati. Jadi dekat situlah kita boleh nampak dekat sini sama ada kita dah untung atau rugi. Kalau biasanya simple je, yang hitam ni untung, yang merah ni rugi. Jadi kita boleh set je lah. Tapi saya tak setkan keuntungan dekat sini sebab saya target saya nak simpan berapa banyak total holding kat sini. Kalau boleh saya target nak ada 1 kilo. Sebab saya yakin emas akan naik harga sehingga 380 pada tahun hadapan. That's why saya lebih kepada mengumpul emas tu. Jadi saya tak peduli sangat dengan untung ataupun rugi tu. Okay.
bagi ayat yang mudah faham, ya betul. Kita dah ada GSA, kenapa bila emas stok habis kita tak boleh tukar ke GSA ke GCA. Okey, bila stok habis kita tak boleh nak GCA kan. Sebab stok habis lah. Sebab stok habis dia macam ni. Memang kita ada emas, okey? Memang kita ada emas. Emas kita tadi bukannya bila kita beli dia tak simpan di continental tau. Dia tak simpan di continental, dia simpan di branch ya. Dia dah hantar di branch. Jadi bila kita nak buat gadaian, sebenarnya kita kena ada stok stok asal tu dikeluarkan balik semula. Sebab emas kita tadi kita tak boleh dikeluarkan sewenang-wenangnya waktu hari cuti. Jadi kena ada stok dekat QM dulu, barulah boleh diberi, seolah-olah dia ambil stok tu untuk dia bagi semula untuk gadaian supaya QM boleh ketepikan. Jadi selagi emas kita dekat branch tu tak boleh dibuat keluar, pada Sabtu dan Ahad dia tak boleh buat gadaian tu. Dia ada flow tu lah. Supaya tak bercampur, tak sewenang-wenangnya Sabtu Ahad kita boleh buat gadaian ataupun GCA. Nilai emas sekarang ni macam yoyo, sebab apa berlaku macam tu? Selalu banyak sangat faktor dia, Puan Rashidah. Kalau kita rajin baca kan, sekarang ni dekat Amerika macam-macam berlakulah. Dia nak mengawal USD tu kan, macam-macam manipulasi yang dia buat dengan berlaku OPR, dengan permintaan tenaga kerja, dengan jumlah penganggur. Ini semua menjadi faktor-faktor dalam penentu harga emas. Keadaan kesihatan, pandemik ni kan, endemik ni kan, ataupun contohnya ada negara-negara yang mengancam negara-negara lain. Ini semua menjadi faktor dalam penilaian harga emas. Selepas simpan 1 kilo, apa yang plan buat? Saya akan ambil balik duit dan beli emas. Sebab itu semua dalam gadaian. Saya akan ambil balik duit dan buat beli emas solid lah. Target harga emas naik dah. InsyaAllah. Saya tak tahu harga emas akan naik ke turun. Tapi insyaAllah saya percaya harga emas akan naik. Tak pernah lagi harga emas turun. Macam tu hari kan kita risau sampai 238 kan. Semua orang dah risau. Cik Hussaini, harga emas terus turun ni. Cik Hussaini rasa dia akan turun ke? Saya cakap saya pun tak tahu akan turun ke tidak. Ramai sangat orang predik akan turun lagi. Tapi dia tak berlaku pun. Tiba-tiba dia naik balik sampai 257 kan. Jadi sangat susah untuk predik harga emas ni lah. Okey, pukul 10, 4 minit dah. Cukuplah saya rasa. Malam Jumaat ni kita rehat-rehat aja kat rumah. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi luangkan masa. Kita ada 100 orang tadi. InsyaAllah semoga dengan perkongsian ni sedikit sebanyak akan memberi anda idea untuk menjalankan perniagaan di Quantum Metal ni. Cik Sani nak tanya, sesuai tak beli emas time ni? Sesuai. Sebab emas bukan berada dalam keadaan harga tertinggi. Sebab untuk tahun ni harga emas tertinggi ialah 278. Sesuai. Terima kasih Tuan Al-Karim. InsyaAllah. Okey, terima kasih semua. Saya tutup yang mana saya minta maaf kalau ada salah dan khilaf. Niat saya bukan nak mengajar, saja nak share pengalaman dan sikit pengetahuan. Semoga mendapat idea untuk tuan-tuan menjalankan perniagaan ini. Yang baik semua dari Allah, salah dan khilaf daripada kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu kita tutup kita punya program dengan tasbih kepada surah Al-As. Okey, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.